Muhyiddin tunggu calon timbalan Perdana Menteri dari UMNO, tapi enggan terima Zahid. Kini terserah pada UMNO untuk mencalonkan pemimpin mereka mengisi jawatan timbalan Perdana Menteri, kata sumber. Muhyiddin Yassin didakwa sedang menunggu UMNO mencalonkan pemimpin parti itu yang dianggap boleh diterima untuk dilantik sebagai timbalan Perdana Menteri, lapor sebuah laporan media hari ini. Memetik sumber yang tidak didedahkan, Xinqiu Daily mendakwa Presiden Bersatu itu bersedia melantik seorang wakil UMNO ke jawatan berkenaan dan terserah kepada parti terbabit mengemukakan calon. Bagaimanapun, kata sumber berkenaan, Muhyiddin tidak dapat menerima Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sebagai timbalannya kerana ahli Parlimen Bagan Datuk itu masih dibicarakan di mahkamah. Tan Sri Muhyiddin boleh terima timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, naib Presiden UMNO Ismail Sabri Yaakob atau Isamuddin Husin yang kini tiada sebarang jawatan dalam parti. Sekarang Muhyiddin cuma menunggu cadangan UMNO. Tapi jika mereka bertegas mahukan Zahid, maaflah, katanya. Untuk rekod, Isamuddin ialah bekas naib Presiden UMNO. Selepas dilantik menjadi Perdana Menteri pada Mac lalu, Muhyiddin tidak melantik timbalan Perdana Menteri seperti biasa yang dilakukan pemimpin terdahulu. Selebihnya, dia melantik 4 Menteri Kanan. Daripada jumlah itu, 2 adalah dari Bersatu, seorang UMNO dan seorang lagi gabungan Parti Sarawak. Menurut laporan itu lagi, seorang sumber dari UMNO mendakwa parti berkenaan diminta membentuk sebuah jawatan kuasa rundingan bagi membincangkan terma baru kerjasama mereka dengan Bersatu, termasuk pelantikan timbalan Perdana Menteri dan jawatan lain. Jika Muhyiddin gagal memuaskan hati UMNO, kata sumber-sumber, mereka akan mendesak agar pilihan raya umum PRU diadakan sebaik saja ancaman COVID-19 berkurangan. Katanya pertemuan Majlis Tertinggi UMNO semalam turut membincangkan kemungkinan menyegerakan PRU. Tapi ini bergantung kepada langkah lanjut Muhyiddin, termasuk jika dia mengemukakan tawaran baru kepada UMNO seperti pelantikan timbalan Perdana Menteri, usaha menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi, kata sumber yang hadir dalam pertemuan semalam. Malaysia kini belum dapat mengesahkan kesahihan laporan berkenaan. Dalam perkembangan yang lain, PN gesa pemimpin Langkawi Perbezaan Dakap Kesatuan. Ketua penerangannya Azmin Ali turut menyambut baik solidariti parti gabungan itu yang menyokong penuh kepimpinan Muhyiddin dan mendukung kerajaan PN. Perikatan Nasional PN menggesa semua pihak, terutama pemimpin politik, untuk melangkaui perbezaan dan bersatu bersama rakyat bagi menangani wabak COVID-19. Kesaan itu disuarakan Ketua Penerangan PN Azmin Ali dalam satu kenyataan hari ini. PN menyeru semua pihak, khususnya pemimpin politik, merentasi segenap batas perbezaan untuk segera mendekap kesatuan bersama rakyat demi memerangi COVID-19 dan memulihkan ekonomi negara, kata Azmin. PN berdepan tekanan mutakhir ini selepas UMNO menimbang untuk menarik balik sokongannya serta Perdana Menteri Muhyiddin Yassin gagal mendapatkan pengisytiharan darurat. Semalam, ahli Parlimen BN dan Majlis Tertinggi UMNO masing-masing mengadakan mesyuarat berhubung perkara itu. Keputusan akhirnya dicapai untuk kekal menyokong kerajaan PN dan menolak kerjasama dengan PKR dan DAP. Azmin turut menyambut baik solidariti parti dalam PN yang menyuarakan sokongan penuh terhadap Muhyiddin dan mendukung kerajaan PN. Malah, kata Azmin, PN bertekad untuk terus bekerja kuat bersama-sama rakyat dan barisan hadapan negara bagi memerangi pandemik COVID-19. Pentadbiran Muhyiddin tuntas memberikan kepimpinan dan berganding bahu bersama-sama pakar kesihatan dan ekonomi serta pasukan keselamatan untuk mencerkinkan pelan jangka pendek, sederhana dan panjang bagi menangani wabak ini secara holistik. Perikatan Nasional menyambut baik semangat solidariti parti-parti komponen PAS, STA dan SPP serta ahli-ahli Parlimen UMNO, MCA, MIC, PBRS, Gabungan Parti Sarawak, GPS dan Parti Bersatu Sabah PBS yang telah menzahirkan sokongan penuh terhadap kepimpinan Muhyiddin dan mendukung kerajaan PN, katanya.
Azmin juga berkata PN turut menjunjung tinggi titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah yang mengiktiraf kejayaan persekutuan menangani wabak COVID-19 dengan baik. Dalam pada itu, polis siasat hantaran FB Ronnie Liu bawa akta hasutan. Adun DAP itu dalam hantarannya menulis now in Bangkok, they are saying no to the king. Sekarang di Bangkok, mereka katakan tidak kepada raja. Polis sedang menjalankan siasatan ke atas kenyataan media sosial Adun Sungai Pelek dari DAP Ronnie Liu yang dikatakan berunsur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong. Ia berhubung antaran Liu di akaun Facebooknya, Ronnie Liu Tian Kiu yang mengandungi gambar protes besar-besaran yang dipercayai berlaku di Thailand. Menurut hantaran dalam Facebook itu, now in Bangkok, they are saying no to the king. Sekarang di Bangkok, mereka katakan tidak kepada raja, tulis Liu. Dalam kenyataan hari ini, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Huzir Muhammad berkata, Liu disiasat di bawah Seksyen 4/1 Akta Hasutan kerana mendatangkan kebencian atau penghinaan terhadap mana-mana raja atau kerajaan. Selain itu, adun berkenaan turut disiasat di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 kerana penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian. Pihak polis juga katanya telah memulakan siasatan pada 21 Oktober dan akan mengesan suspek. Siasatan lanjut diteruskan untuk mengesan suspek dan merakam keterangan saksi-saksi yang kompeten serta mendapatkan keterangan dokumen, katanya lagi. Tidak dapat dipastikan bilakah hantaran kontroversi itu dimuat naik di media sosial. Namun semakan mendapati ia telah dipadamkan dari akaun Facebook berkenaan. Bagaimanapun, tangkap layar hantaran itu tersebar di media sosial dengan gesaan untuk menolak DAP. Seorang warganet juga mempersoalkan apakah dengan hantaran itu Liu cuba menghasut orang awam ke atas sistem beraja di Malaysia. Sementara itu, Liu memberitahu Malaysia kini bahawa hantaran itu dibuat 2 minggu lalu. Dia berkata akan memberi keterangan kepada polis selepas menghadiri acara pengebumian di Melaka. Menurutnya, dia akan berbuat demikian pada pukul 10.30 pagi esok di Ibu Pejabat Polis Daerah Petaling Jaya. Huzir pula berkata polis turut menyiasat 3 lagi pengguna media sosial yang membuat kenyataan serupa terhadap Agong. Dalam perkongsian berkaitan dan yang terbaru berkaitan dengan Ronnie Liu ditahan atas hantaran FB mengasut, dikemas kini 12.40 PM. Hantaran Facebook Adun Sungai Pelek itu berkenaan protes terhadap Raja Maha Vajiralongkorn di Thailand yang didakwa bersifat menghasut terhadap Yang di-Pertuan Agong. Adun Sungai Pelek Ronnie Liu ditahan polis ekoran hantaran Facebook berkenaan protes terhadap Raja Maha Vajiralongkorn di Thailand yang dianggap bersifat menghasut terhadap Yang di-Pertuan Agong. Peguamnya, Jadvis Chandra, memaklumkan Liu yang merupakan adun DAP ditahan oleh polis dari Bukit Aman ketika dia hadir untuk memberi keterangan di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Petaling Jaya. Tindakan itu untuk membantu siasatan lanjut ke atasnya yang dibuat mengikut Akta Hasutan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Bukit Aman mengesahkan penahanan itu ketika dihubungi Malaysia kini. Hantaran yang dibuat Ronnie antara lain memaparkan beberapa gambar protes di Bangkok, diiringi kata-kata now in Bangkok, they are saying no to the king. Sekarang di Bangkok, mereka katakan tidak kepada raja. Hantaran yang dibuat Ronnie antara lain memaparkan beberapa gambar protes di Bangkok, diiringi kata-kata now in Bangkok, they are saying no to the king. Sekarang di Bangkok, mereka katakan tidak kepada raja. Ia juga memaparkan tulisan dalam bahasa Cina yang bermaksud keadaan semasa di Bangkok. Menurut Javadis, berdasarkan hantaran itu, Liu tidak melakukan sebarang kesalahan. Dia juga yakin anak guamnya akan dibebaskan hari ini juga dan berkata, polis pasti akan meremannya jika mereka perlu menahannya lebih 24 jam. Menurut Timbalan Pengarah Siasatan Perundangan Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman,
DCP Mayor Faridallah Tras Wahid, Leo akan dibebaskan dengan ikat jamin selepas proses soal siasat selesai. Siasatan terhadap Leo dimaklumkan Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman Huzir Muhammad semalam. Huzir berkata polis juga menyiasat 3 lagi pengguna media sosial kerana membuat kenyataan serupa terhadap Agong. Semua sumber berita telah dipetik dari Malaysia Kini Online. Jangan lupa like dan subscribe channel ini.